Kami meriwayatkan juga dalam kitab Ibnu Sunni daripada Abu Umamah Al-Bahili, sahabat bernama Abu Umamah Al-Bahili. Perawi ini namanya Abu Umamah Al-Bahili. Pada Nabi SAW baginda bersabda, ini ceritanya, perhati elok-elok. Betullah kita dalam doa ni, tolonglah yang mana kita boleh baca, kita baca. Yang pendek, yang panjang. Tadi yang panjang kita dapat hafal, sila. Yang pendek. Penting doa kena baca. Sebab apa? Ada benda kita nak bawa dalam hidup beragama. Apa dia? Daripada Abu Umamah Al-Bahili, Nabi bersabda, inna ahadakum idza arada an yakhruja minal masjid tada'at junudu iblisa wa ajlabat wajtama'at kama tajtami'u an-nahlu ala ya'su biha fa idza qama ahadukum ala babil masjid falyaqul Allahumma inni a'udzu bika min iblisa wa junudihi fa innahu idza qalaha lam yadurrahu. Ini satu lagi di antara episod penting. Kenapa kita nak kena bacakan doa bila kita berada di masjid, ketika nak keluar masjid, ketika masuk dan keluar masjid. Cerita ini ketika nak keluar masjid. Cerita ini tentang Nabi nak keluar masjid. Nabi kata apa? Inna ahadakum, sesungguhnya jika kamu, ini kata Nabi, idza arada an yakhrujal masjid, bila kamu nak keluar pada masjid, dah selesai kuliah duha, dah selesai solat duha, dah selesai kita duduk dalam keadaan dengan ilmu di ceramah masjid, nak keluar. Bila kamu keluar masjid, kata Nabi, tada'at junudu iblisa, maka bala tentera iblis datang kepada kamu. Ustaz, kenapa Nabi kata iblis datang ganggu kita? Kan dalam masjid ni, ini pun satu soalan juga tak? Menarik juga soalan tu. Kan kita dengar cerita ustaz kata masjid ni tak ada di sana iblis, tak ada syaitan yang boleh menggoda. Syaitan dekat luar dah masuk masjid. Tuan-tuan, itu tafsiran yang bisa kita dengar lah. Tapi hakikatnya ialah, godaan tu datang pada bila-bila masa. Godaan datang di mana-mana. Cuma memanglah secara mudahnya, berkat rumah Allah ini Allah pelihara. Ini bukan tempat iblis duduk bersantai-santai, ini tempat malaikat duduk. Tetapi iblis tetap akan datang ganggu kita bila-bila masa di mana kita berada. Satu macam rumah kita juga. Kenapa kita bila masuk rumah kena bagi salam? Kenapa kita masuk rumah kena baca ayat Al-Kursi? Kenapa kita dalam rumah kena baca banyak Al-Baqarah? Kenapa? Sebab di mana pada kita gangguan itu akan datang. Syaitan, iblis, durjana, dia tak akan diam diri. Hatta lokasi masjid ni pun, bagi kita jangan beranggapan masjid ini suci sangat-sangat sehingga tak ada iblis. Tuan-tuan, dalam hubungan agama ini kena ingat bahawa memanglah tempat ni tempat yang berkat. Masjid Surah ni memang rumah Allah Azza wa Jalla. Tetapi makhluk halus yang bernama syaitan, iblis, dia tak pernah berdiam di. Jadi sebab itulah kita diajar Nabi supaya bila keluar masjid terus berdoa. Sebab apa? Supaya kalau ada gangguan sikit banyak, gangguan tak akan berterusan. Apa kata Nabi? Idza arada an yakhruja minal masjid, bila orang tu keluar masjid, tada'at junudu iblis, maka bala tentera iblis akan datang berkumpul keliling kita. Sebab apa? Sebab bila kita datang ke masjid, kita akan dapat pintu keampunan, kerahmatan, keredaan Allah Azza wa Jalla. Tempat kita bertaubat, istighfar sini kan. Ni kita dapat rahmat Allah ni. Tapi di luar sana banyak gangguan. Jadi iblis dia nak kita ni tak mengekali keimanan, tak kekal takwa kita, supaya di luar sana kita rosak. Satu kata hadis ni, syaitan akan kerumun kita, wa ajlabat wa ijtama'at, dia akan dalamkan keliling kita, kama tajtami'un nahlu ala ya'su biha, seumpama lebah yang keliling ratunya. Nak ceritanya, syaitan iblis ni akan goda kita sebaik semau-maunya di keliling kelalang kita ini,
seumpama lebah keliling ratunya. Dan kata Nabi, fa idza qama ahadukum ala babil masjid, bila kamu dah keluar masjid, falyaqul Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudihi fa innahu idza qala lam yadurra. Doanya setakat ni, Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudihi. Itu setakatnya, doa setakat tu. Yang selebih tu bukan doa lagi dah. Doanya setakat Allahumma inni a'udzubika min iblisa wa junudihi. Yang akhir tu bukan doa tu, itu hanya nas hadis. Yang doa setakat tu, Allahumma inni a'udzubika min iblisa wa junudihi. Kata Nabi, bila kamu nak keluar masjid, baca doa ini, Allahumma inni a'udzubika min iblisa wa junudihi. Ya Allah, aku mohon berlindung denganmu daripada gangguan iblis dan tentera-tenteranya. Wa innahu idza qala lam yadur. Dan bila siapa yang ucap itu, syaitan tak berani ganggu walaupun di luar masjid. Tuan-tuan, dia begini, kena faham ni hadis ni. Nabi nak cerita kepada kita, biarlah kita dalam keadaan masuk ke masjid dapat pahala kan, dapat redha Allah dah, mungkin ke ampun dapat. Ya, orang dah masuk ke masjid menangis meratap lepas sembahyang duha, menangis baca Quran, berzikir, dapat pahala, dapat redha Allah, keampunan. Ketika itu jiwa kita dah bersih, hati kita bersih, Allah angkat dosa. Ketika mana kita keluar masjid, syaitan akan cuba di luar nanti jaga dia. Aku akan rosakkan dia, aku akan binasakan dia supaya dia hilang kewarasan. Contohnya, bukan gila ni, dia boleh buat kejahatan macam sebelum ini. Makna kata Nabi, dengan harapan dah kita baca doa ini, di luar sana pun kita akan selamat. Tak mudah buat kejahatan, tak mudah buat maksiat, walaupun ada dugaan menanti di luar sana. Itulah hikmatnya dibaca doa Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudihi. Ini pun doa yang ringkas juga ni, mudah juga ni. Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudihi. Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudihi. Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudihi. Mudah juga ni. Jadi maknanya Nabi nak ingatkan kita betapa kita mengekali, bagaimana kita berrahmat Allah dalam masjid, kita kekal di luar sana. Kalau tidak, kita dapat rahmat dalam masjid, di luar masjid kita jadi iblis yang kedua. Syaitan kita pula jahat, maksiat, itu tak nak lah. Jadi hadis ini tuan-tuan ada makna tersirat. Nabi nak ingat betul supaya kita dalam keadaan istiqamah. Yang keduanya, hadis ini kata para ulama menunjukkan betapa syaitan tak akan diam diri. Syaitan tuan-tuan, dia akan rasa hibur dan sedih bila dalam dua keadaan. Syaitan ada hibur sedih, ya. Syaitan hibur sedih dalam dua keadaan. Yang pertama, bila hamba Allah mula memohon ampun kepada Allah SWT. Bila kita mohon ampun Allah, syaitan akan hibur sedih. Dah, habis dah, aku punya gangguan kepada hamba Allah ni habis dah. Sebab apa? Dia dah mula mohon ampun kepada Allah. Syaitan akan hibur sedih bila mana kita mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim, nangis kita, syaitan kata habis dah, aku dah tak ada apa lagi dah. Tak ada modal lagi nak goda manusia. Yang kedua, syaitan akan hibur dan sedih bila tuan-tuan, bila seorang hamba Allah ketika nak matinya, dia mati dengan ucapan La ilaha illallah. Syaitan akan hibur dan sedih. So apa? Hamba Allah ini mati atas kalimah Allahu Azza wa Jalla. Bukan mati dalam kufur, tak mati dalam maksiat, tak mati dalam dosa, tapi mati atas nama Allah. Ini syaitan hibur sedih. Dua keadaan. Yang lain syaitan berseronok, tak sembahyang lagi seronok, jahat lagi seronok. Tapi bila datang kita saat kita istighfar, kita merintih mohon ampun, syaitan akan hibur sedih. Habis dah, aku dah tak ada ruang dah nak goda hamba Allah ini. Sebab apa? Dia mohon ampun tanya. Yang kedua, bila hamba Allah ketika meninggal sempat mengucap kalimah La ilaha illallah, penutup hidupnya, mati atas kalimah la ilallah, syaitan akan sedih. Sebab hamba Allah ini akan dibawa oleh Allah dalam kerahmatan syurganya, bukan ke neraka.
Ini ada dalilnya. Kita pernah sebutkan, ini mungkin ada orang yang baru-baru sampai. Pernah tak saya pernah sebut cerita tentang Iblis datang bertemu Nabi. Recall balik, tengok buku-buku lama-lama, tak bawa catatan lama-lama tu, ya. Syaitan pendatang bercakap dengan Nabi Zakaria. Tak ingat kita ulang sekejap lah, masa ada sikit lagi. Datang temu Nabi Zakaria. Syaitan dalam rupa manusia, tetapi Nabi Zakaria tahu ini syaitan ni. Dia manusia tapi syaitan. Nabi ada wahyu, ada mukjizat. Lalu kata Nabi Zakaria, wahai syaitan, kamu nak tanya apa? Bila Nabi Zakaria kata wahai syaitan, dia terkejut. Ata'arifuni, kamu kenal aku ke? Kenal lah, rupa manusia perangai syaitan. Lalu dah syaitan dia kata macam tu, dia pun tanya Nabi Zakaria, wahai begitu Zakaria, kamu kenal aku nak tanya. Aku aku nak dia sebalik begini. Kata Zakaria, kamu syaitan, aku tahu. Aku nak tanya kamu soalan, boleh tak? Nabi sekali tanya dia, dan tanya aku, ingat tanya kau. Aku tanya kau pula. Bolehlah. Kata Nabi Zakaria, wahai syaitan, siapa hamba-hamba Allah yang kamu suka goda, yang kamu cuba nak goda? Kata syaitan, yang pertama, aku cuba sepanjang masa nak goda orang macam kamu. Macam kamu siapa? Nabi lah kan? Tapi kami tak berjaya. Orang macam kamu Allah pelihara, kami tak boleh goda kamu. Nabi-nabi ni kami gagal, tak boleh goda, kami gagal. Dan sebab kamu boleh goda, kata Nabi Zakaria. Yang kedua, umat kamu, mereka ni macam bola kepada kami. Kita lah macam bola, kami lantun, kami sepak, kami terajang. Macam bola, macam mana bola? Bola pegang dia, lantun boleh, sepak boleh, lempar boleh, bola. Itulah bola, boleh buat apa saja. Jadi kata syaitan, umat kamu ni macam bola di tangan kami. Kami nak buat apa saja. Kami nak cekik, kami nak pegang, kami nak jamah, lontar boleh. Tetapi ada kalangan mereka itu, saat kami goda dia mula insaf dan dia istighfar. Kami terasa, kami tersaksa, susah. Sebab apa? Goda dah dia, tiba-tiba dia istighfar. Ya Allah, mohon ampun, kami akan rasa susah hati, sakit hati, dan kami tak akan tenang. Sebab hamba Allah ini buat jahat ya, tapi dia istighfar. Golongan kedua, kata dia, umat kamu yang ikut kami. Kami buat apa pun dia ikut kami. Dia lupa kepada Tuhannya. Ini kami seronok, dan kami seronok orang macam ni. Jadi sebut dua golongan manusia. Pertama, golongan yang tersilap tapi insaf dan mohon ampun. Macam kita lah agaknya. Ada buat silap tapi satu hari satu masa, Allah, aku dapat silap, menangis kita, istighfar. Syaitan akan kecewa. Tapi yang kedua, syaitan kata, orang yang aku boleh lantun buat macam-macam. Lantunlah apa dia tak kisah. Ini aku paling seronok. Itu perbualan Nabi Zakaria dengan syaitan. Saya dah cerita dah kepada tuan-tuan sebelum ni. Lama dah tu, mungkin 2 tahun lepas, tak tahu ya. Baik. Kemudiannya, kita dah habis cerita tentang kita dan adab dengan masjid. Jadi sekarang tuan-tuan, kesimpulan saya ialah kita bincang isu lain pula pada begini ya. Kesimpulannya ialah, marilah kita ambil penghormatan besar dalam agama Islam kita. Rupa-rupanya hadir kita ke masjid, keluar masuk ini ada barakah menanti kita. Ada kelebihan, ada kerahmatan, ada keampunan, ada keselamatan menanti kita. Apapun ucapan kita ucap di bibir kita masing-masing. Fokuskanlah. Tuan-tuan boleh doa yang ni, silakan. Tak boleh yang tu, ambil yang mudah. Yang penting, jangan keluar masuk masjid tanpa sebarang ikatan dengan doa. Ucapkanlah. Nak keluar sekian, ucapkanlah. Nak masuk sekian, ucapkanlah. Mudah-mudahan Allah tidak sia-siakan perjalanan kita masuk ke masjid, bahkan diberi keberkatan, keselamatan, keamanan dan segala kebaikan. Baik.